Atuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati barisan kepimpinan Masjid Licin Hulu, AJK dan pegawai, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi malam ni giliran saya diminta untuk berkongsi sedikit ilmu, sedikit nasihat, sedikit apa saja untuk kita berubah menjadi baik. Lagi 2 hari kita akan masuk Ramadan. Gitu. Dan saya berhasrat tidak bincang pasal Ramadan. Tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan dah mahir, tuan-tuan dah banyak tengok ceramah-ceramah terdahulu. Dan mungkin sebelum ni ada para ustaz datang sini buat kuliah tentang Ramadan sedikit, tazkirah Ramadan, tazkirah ringkas tentang Ramadan. Jadi saya tak ambil lah tu. Okey, insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, saya bawa tajuk pesan Imam Al-Ghazali. Ada 14. Jadi Imam Al-Ghazali ni, kalau tuan-tuan tahu kan, tuan-tuan pun tahu kitab dia yang paling masyhur di seluruh dunia, Ihya Ulumuddin. Tabar kitab dia, tak habis baca pun. Kalau Imam An-Nawawi banyak juga, Riyadhus Shalihin, kitab dia juga pun tak habis baca kita. Tuan-tuan saya tak pastilah. Banyaklah para alim ulama yang karang kitab kita tak mampu nak baca habis. Maka kita mendengar daripada orang-orang yang boleh menyampaikan kepada tuan-tuan mana yang boleh saja. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, saya suka nak kongsilah. Bukan nak ajar tuan-tuan, tak. Tuan-tuan, saya memperingatkan diri saya, bila saya baca 14 pesanan ni, dia dekat dengan kita lah. Baik. Imam Al-Ghazali tuan-tuan sekalian, dia lahir pada tahun bila? Tahun 450 Hijrah. Dan meninggal dunia ataupun wafat pada tahun 505 Hijrah. Imam Al-Ghazali, namanya panjang kan, Hujjatul Islam orang panggil dia. Banyak kitab-kitab dia, banyak dia bagi nasihat, sebab dia ni mempelopori ilmu tasawuf, kan. Jadi saya baca yang pertama, pesan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, yang singkat itu waktu. Yang pertama, yang singkat itu waktu, yakni masa. Dalam Al-Quran, Allah dah sebut dalam surah Al-As. Kita akan baca surah tu dalam semayang. Kalau kita semayang sorang-sorang, semayang sunat, kita baca surah Al-As, sebab dia pendek, mudah. Walaupun begitu, maksud dia besar. Apa dia? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya. Tuan-tuan dah mengaji bahasa Arab kan dengan ustaz-ustaz terdahulu. Inna, sesungguhnya, dikuatkan. Sesungguhnya ramai manusia rugi. Rupanya ramai manusia atas muka bumi ni rugi. Tetapi ada yang tak rugi. Illal ladzina amanu. Siapa yang tak rugi? Orang yang beriman. Siapa tak rugi lagi? Wa amilus solihat, yang beramal soleh. Kalau dia beriman tak beramal soleh, tak jadi.
Kalau dia beramal soleh, tak beriman pun tak jadi. Dia kena sama-sama seiring. Iman, amal soleh. Tak rugi dia ni. Tuan-tuan ada dua ni kan? Mesti ada lah. Kemudian Allah bagi tahu lagi siapa tak rugi ni. Watawasau bil haq. Nasihat orang tentang kebenaran. Tegur orang tentang tentang keburukan ke arah kebenaran. Siapa-siapa yang menyampaikan kebenaran mesti ada halangan cabaran, maka Allah bagi tahu lagi watawasau bis sabr, berpesan dengan kesabaran, sabar sikit. Bila kita tegur orang mesti ada masalah. Bila kita cakap kebenaran kat orang tu, kadang-kadang orang tak boleh terima. Orang yang sabar menyampaikan kebenaran, maka itulah orang-orang yang tak rugi. Kan, ni pertama ya. Yang singkat waktu. Tuan-tuan perasan tak umur tuan-tuan dah berapa? Aku dah 47, 48. Tak sedar dah 48. 55. Tak sedar dah 55. Tak sedar dah ada cucu seorang. Copek. Tahu-tahu mati dah. Masya-Allah. Baik, yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang menipu itu dunia. Dunia ni ada dua je, iaitu dosa pahala. Tuan-tuan, saya sendiri, kita kena rebut pahala tu. Jangan ambil dosa. Apa tu dunia? Seumpama orang main bola. Contoh, ni perumpamaan orang main bola. Nak sebut dunia tu macam mana? Nak mudah faham lah. Kita faham dah apa tu dunia kan? La'ibun wa lahwun. Kan, sia-sia dan permainan dan hawa nafsu, tu dunia. Baik, saya ambil macam orang main bola. Contoh, goalkeeper pegang bola tu, dia sepak, sama ada sepak ke atas ataupun sepak bawah. Siapa yang kejar bola tu? Mestilah player kejar bola tu, tendang sini apa, kejar bola tu kan. Siapa yang koja? Orang koja lah bola tu, tak biar kan. Takkan referee nak koja? Tak. Baik, dia sepak bola ke depan, dia koja lagi, sepak ke belakang, koja lagi. Bola tu dunia tau. Bola tu dunia. Nampak? Permainan tu, nampak? Bila tak dapat bola tu pula, dia akan tackle orang tu, jatuh orang tu. Tu dongki. Dunia ni penuh kedengkian. Tuan-tuan sekalian, penuh penipuan dalam main bola. Buat sakit bila jatuh, padahal tak sakit pun. Buat jatuh nak dapat penalti, padahal dia menipu. Penuh penipuan. Tuan sekalian, orang tu naik pangkat sikit tak boleh dengki, tak boleh. Orang tu ada rumah besar sikit dengki, tak boleh kan. Ada jawatan besar sikit dengki. Orang tu baru beli kereta besar sikit dengki. Perniagaan maju dengki. Tak boleh tengok orang sonang. Nampak? Itulah dunia. Maka kita maksudnya yang menipu tu dunia lah. Okey, bila sampai akhirat ada dua ya, iaitu syurga neraka. Syurga tu sebab asbab kita beramal di dunia, maka Allah redha kita. Bukan amal tu sebenar. Amal tu Allah suruh buat. Allah tak redha tak masuk syurga. Allah redha masuk syurga. Dosa tu, banyak dosa bila timbang baret tak dapat masuk neraka, melainkan Allah Ta'ala masukkan kita ke syurga dengan izinnya. Tiba-tiba kita jahat-jahat ni, tiba-tiba dapat masuk syurga pula. Cek kan. Sembayang tak pernah tinggal, banyak sedekah pula dia ni. Sembayang tak pernah tinggal. Tuan-tuan sekalian, tahajud tak pernah buat, doa tak pernah buat, tapi dia banyak selawat, masuk syurga. Allah sayang kat dia. Kan? Puasa pun tak pernah, tapi syarat dia tidak syirik kepada Allah dan solat banyak. Tapi dia ni tengok biasa ya tuan-tuan sekalian, masuk syurga sebab dia selawat banyak, Allah redha kat dia. Itu nombor 2. Baik, apa nombor 3 tuan-tuan sekalian? Yang dekat itu mati. Yang dekat itu mati. Dah doket mana tuan-tuan sekalian?
Itu sebab bila saya sambut birthday atau tuan-tuan sambut happy birthday, saya nak ingatkan pada diri saya dan tuan-tuan, pasti dalam Facebook orang akan sebut apa? Selamat hari lahir kepada sekian sepolan bin sepolan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Pasti kan? Kita pun suka. Orang wish kat aku lah, betul, suka kita. Dalam WhatsApp masuk daripada pagi sampai ke malam, happy birthday, happy birthday. Up sikit, cakap Arab sikit, sana halwah, apa bono lah. Kan? Tuan-tuan kena ingat, apabila sampai waktu kita umur bertambah, artinya umur kita tinggal sikit lagi. 45 saya tahu ni kan, dah Februari yang lalu, 45 dah. Bermakna tinggal lagi sikit nak mati ni. Nampak? Aku dah nak mati ni. Tingkatkan amalan. Tuan-tuan nak potong kek, potonglah, tak ada masalah. Jangan kata tak boleh potong kek, boleh lah. Nak sikit resepi ke, boleh. Nak potong bolah 8 ke, bolah 2 boleh ke, boleh. Nak nyanyi pun tak masalah. Allah selamatkan kamu, nyanyilah, tak apa dah. Cuma tak payah tiup lilin saja. Cukup tak payah. Ada kaum lain dia suka tiup lilin, kita tak payahlah ikut kaum tu kan. Kadang-kadang kita beli lilin pack per 5. Kenapa pack per 5? Umur saya 45. Okeylah, cocoklah pack per 5. Tiup, disuruh tiup, ada arahan tu, tiup lah. Apa sonyap dia pun padam, nampak? Kita bimbang lah tu. Tuan-tuan jaga. Sekarang ni dalam Facebook orang akan update kematian. Ya Allah, risau kita. Ya Allah, aku mati bila? Dalam Facebook sekarang ni update. Saya ada grup juga, grup yang besar, namanya Grup Malaysia, Guru Malaysia. Di duka cita dimaklumkan cikgu sekian-sekian mati. Oh, innalillah. Besok masuk lagi. Di duka cita dimaklumkan guru besar ni meninggal. Innalillah. Hari-hari masuk cikgu mati. Dimaklumkan cikgu, dua suami isteri cikgu dilanggar kereta, mati saja. Ya Allah. Yang terbaru kawan saya meninggal di Pelangi, sebenarnya cikgu, ustazah. Kan? Kanser usus. Umur 41, anak 4. Suami dia ada. Malam tu saya ziarah sebab nak tanam besok. Tanam hari Khamis. Sabarkanlah suami dia. Sedih sangat, nangis. Jarang saya jumpa suami nangis tau. Jarang sangat. Kalau isteri mati, suami nangis beria. Ini first time saya jumpa seorang suami menangis sungguh, sedih sangat. Kebanyakan saya jumpa suami dia tak nangis sangat, dia mata merah aja. Kali ni saya jumpa nangis sangat. Saya sakit dada, isteri saya dah tak ada, dia sebut situ kan. Sakit dada saya, dia kata. Sebab apa? Dia menahan kesedihan. Isteri saya dah tak ada, ustaz. Kita boleh cakap apa? Abalah pusing ni. Tuan sekalian, nangis daripada malam tadi nangis semalam. Masuk voicemail pun nangis. Direkam suara sebut dekat dalam grup. Kan? Isteri saya sudah tiada. Kita dengarlah, sedihlah tuan sekalian. Anak yang sulung tingkatan 1 kan. Tuan-tuan yang dekat itu mati. Jadi tuan-tuan, itulah, banyakkanlah datang ke majlis yang ada sekarang ni. Allah SWT dia menegur kita daripada tahun lepas lagi. Saya ambil iktibar sangat-sangatlah tuan-tuan sekalian. Sebab bila sudah Allah Ta'ala tarik pengajian ilmu tak ada tuan sekalian, ialah saya antara yang paling terkesan juga segi penyampaian tak dapat buat kan. Sekarang ni tuan-tuan datanglah, duduk depan, duduk saja. Nak tidurlah tuan-tuan sekalian.
ambil peluang pengajian ustaz yang datang. Ustaz tu tuan-tuan tak suka ke, duduk je lah. Tuan-tuan suka tak suka, duduk je lah. Tak nak duduk lah, duduk luar. Nak ambil apa? Nak ambil dia punya keistimewaan dalam pengajian. Iaitu kita nak mati tuan-tuan. Sungguh ni, bila kita keluarkan mati kita, alhamdulillah, lepas duduk dalam pengajian, duduk depan kan, nak tidur-tidurlah. Allah tegur sekarang ni. Allah tegur. Baik. Habis ya. Yang keempat, yang besar itu hawa nafsu. Tu hawa nafsu ni paling besar. Kalau tuan-tuan tak ada hawa nafsu, itu adalah malaikat taat kepada Allah. Buat tu malaikat. Tetapi kalau tuan-tuan melebihi hawa nafsu, lebih teruk daripada binatang. Macam tu. Okey, lawan hawa nafsu tuan-tuan sekalian. Datang awal ke masjid sekarang ni, kan? Saya ambil muhasabah kepada tuan-tuan haji kat taman saya, sungguh. Betul terlepas pun. Tuan-tuan haji taman saya tu kebanyakannya datang awal. 6.30 dah sampai, tercacak dekat dalam surau. Semua berzikir, baca Quran, pegang tu. Saya duduk kan, datang soal lagi. Ini semua ahli syurga ni kot, yang datang lewat sikit lah. Bukan ahli syurga. Kita duduk rumah nak buat apa dah, saya kata. Saya ambil iktibar daripada pakcik-pakcik tua tu. Pakcik, saya ni ambil iktibar pakcik tau. Saya ni pun dah ke arah ketuaan tau. Saya nak datang awal juga. Kalau maghrib 7.30 contoh, pukul 7 dah sampai. Dia orang sampai bukan pukul 7, 6.30 dah sampai. Duduk semayang, zikir, baca Quran, banyak ganjaran. Ya Allah, lawan nafsu TV. Lawan nafsu duduk rumah, duduk sembang-sembang. Lawan, aku nak duduk dalam masjid. Aku nak iktikaf dalam masjid. Niat iktikaf jangan lupa. Kita ambil motivasi pakcik-pakcik tua ni yang datang awal. Memanglah dia kata pakcik ni dah tua, dah nak mati dah. Dia kata gitu kan. Pakcik kena datang. Nanti kalau tutup balik surau, ya Allah ustaz, nampak? Allah tegur kita ustaz. Ditutup balik macam mana ustaz? Ustaz dapatlah ustaz imam boleh datang hari-hari. Kami ni ya Allah berjanggut tunggu bila nak buka, dah dapat ni pop datang awal. Subuh 5 suku dah sampai. Buat apa 5 suku tu? Al-Waqi'ah. Every day Al-Waqi'ah pagi-pagi. Nak buat apa dalam masjid? Sembahyang satu masjid, zikir sekejap, ambil Quran yang bersepah tu, Waqi'ah baca. Kita ambil orang soleh ni sebagai kita punya muhasabah lah. Lawan nafsu, bangun. Nafsu kan? Tu sebabnya ulama ada sebut, bila dah tua-tua ni disebutlah, bila dah berumur 40 ke atas ni, 3 perkara ni ambil perhatian. Nak tak nak, 3 ni ambil perhatian. Apa dia? Kurangkan makan, lebihkan puasa. Ni tamu. Kalau tak nak puasa pun jangan makan banyak sangat. Dia kata berpada-padalah, walaupun kita kata sihat, jangan, dia kata. Dengan makan banyaklah kita tak sihat. Macam tu. Apa yang kedua? Kurangkan tidur, lebihkan tahajud. Dia kata ulama ni. Bagus ulama ni ingatkan kita ni. Korban tak waktu tidur malam ni. Dia kata dah lah, dia kata. Nak membuta ya, bangun, dia kata. Tidur pukul 10, kalau tak larat bangun pukul 3, buat permulaan pukul 5.30. Bila dah 5.30 dah biasa, terfikir tahajud ni bagus, up sikit, bangun 4.30. Selepas 4.30 kita fikir bagus tahajud ni, up lagi pukul 4. Sampailah kita rasa tahajud ni bagus, kita bangun pukul 3, kata ulama ni. Apa yang ketiga? Dia kata kurangkan bercakap, lebihkan zikir. Tu dia kata.
Dia punya cakap tu, oi, kita ni boleh wait ke tidak ni? Cakap banyak, zikir tak ada. Parah kita. Cakap banyak. Bukan setakat cakap banyak, tuan-tuan sekalian. Memperli orang banyak. Bab perli orang kita lah, bukan tuan-tuan. Suka perli orang. Suka nak cari persilap orang. Zikir tak ada. Ya ke baik. Lawan hawa nafsu yang besar ni, hawa nafsu. Baik, yang kelima, yang borek itu jaga amanah. Dapat jawatan, jaga jawatan tu elok-elok. Gitu. Dapat jadi nazir, jaga amanah nazir elok-elok, buat kerja elok-elok. Dapat jawatan imam, buat elok-elok. Kan tak dapat datang ni bagi tahu tak dapat datang, pahal ada urusan. Kan cari ganti kau. Kan, jadi siap buat betul-betul. Jadi pengurusi taman amanah terhadap jawatan tu. Jadi guru besar sama. Jadi cikgu tu amanah. Tak masuk kelas pula deh. Tak amanah. Jadi ketua muslimat lorong jawatan dekat luar tak ada jawatan tu, sedih deh. Tak ada jawatan dekat luar. Dapatlah satu jawatan dekat lorong. Ketua muslimat. Ui, bangga orang lantik ketua muslimat lorong je. Apa tugas dia? Tugas dia ialah memberitahu kepada muslimat lorong tu tentang program muslimat. Tu amanah tu, jaga amanah tu elok. Ketua lorong jaga amanah sebagai ketua lorong. Kan? Coach bola sepak, jagalah amanah sebagai coach bola sepak. Apa saya kalah je. Betul tak? Apa kau buat? Tak buat apa, makan gaji buta je. Training sendiri. Kalau tak kau lah coach macam tu, tak boleh lah. Mana lagi tu, si kalah je. Betul tak? Tu amanah. Tak kira dia tu jadi pelatih olahraga ke, tu amanah dia tu. Ingin dapat jawatan buat tak tahu, ya duduk ya tahu buat apa. Jangan macam tu. Amanah. Tak kira lah apa saja jawatan tu amanah. Amanah apa? Ketua menjaga tandas masjid negeri. Ketua. Tapi ujung masjid negeri. Kau buat pasal jawatannya tu. Buat tak tahu ya, kotor ke tak kotor ke. Tu amanah, tu yang borek tu. Sebab orang yang banyak jawatan akhirat lama nak masuk syurga, sebab Allah Ta'ala akan tanya macam-macam. Risau kita ni. Berat tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang tak ada jawatan banyak ni, untung sangatlah. Untunglah sangat. Kurang soalan dia. Ini pegang banyak ni. Dekat topik kerja pengarah, jawatan ni. Dalam NGO dia pengerusi, ya Allah. Rela dia jawatan setiausaha. Rela apa ada ya, setiausaha. Kono kat surau pula nazir, ya Allah nazir. Imam pun dia nak juga 5 jawatan. Borek tuan sekalian. Yalah. Baik. Jadi jaga amanah. Ni pesan Imam Ghazali tuan sekalian. Ni pesan sebab benda ni dia berlaku. Yang keenam, yang sulit itu ikhlas. Ikhlas ni kita buat kerana Allah, bukan kerana orang lain. Seumpama seorang ayah mertua daripada Kota Baru datang rumah menantu dia. Menantu dia lelaki lah. Din, ayah sampai pukul 6 petang ya. Baik ayah, menantu kan. Minah bapak kau nak sampai ni, alamak dah risau. Sampai maghrib tuan-tuan sekalian, Din bawa ayah pergi masjid boleh tak? Kejap je ayah, ya. Dek motor tak jumpa masjid upoi. Tak tahu mana masjid taman tu, dia tak pernah pergi. Mana masjid dia, Din? Kejap je cari tak jumpa. Tak apalah, ayah Uwais. Ayah pula Uwais. Masjid apa nama? Tuan-tuan, risau juga ni. Sampai masjid tuan-tuan sekalian, ayah sembahyang sunat, dia tak sembahyang sunat. Dia pun terpaksa sembahyang sunat. Kerana bapak mertua ada belakang dia. Bapak mertua belakang lah pula. Contoh. Ni contoh. Tak berlaku pun. Ni contoh saya bagi. Sembahyanglah sunat. Tak sembahyang sunat apa? Tahlah buat lah. Kata Allahu Akbar. Bapak mertua belakang. Menantu aku ni Alhamdulillah lah. Elok dia. Nampak.
Susah nak ikhlas tu sekalian. Bukan mudah nak ikhlas. Kan suratan gotong royong kan, tak ikhlas tu dah marah je. Suratan gotong royong membersihkan surau dan masjid kan seperti Ramadan, datang-datang tu marah je. Gotong royong datang juga dia, tapi itulah hati tu bercakap-cakap je kan. Kan? Kojo gotong royong, kojo lain tak ada. Kan? Maksud dia bersungut lah kan. Susah nak ikhlas tuan-tuan sekalian. Imam pun sama, susah nak ikhlas. Bilal pun sama, susah nak ikhlas. Kan nak azan suara baik ke suara tak baik? Kan suara tak baik sekarang orang komplain. Dia tak kira orang komplain tak komplain. Itu tugas muazzin, azan je lah. Tuan-tuan sekalian. Surau saya sekarang pengusi baru dia suruh semua AJK azan wajib. Tu dia habis AJK pula menggelatang. Isnin AJK ni kena azan wajib. Bilal rehat sekejap. Selasa AJK ni azan. Semua kena azan wajib. Ada jadual. Semua AJK kena azan. Jadi pelbagailah azannya. Pelbagailah dia punya suara bunyi azan tu, sebab pengurusi dah mewajibkan AJK wajib azan. Dah ada jadual lah. Pengurusi tu pop. Kenapa disuruh azan? Supaya semua AJK merasai azan. Merasai. Nanti dah tak jadi AJK dah, awak tak merasai azan dah. Kurang-kurangnya adalah pengalaman azan. Okeylah. Cuma dia tak bagi suruh jadi imam saja. Jadi imam jangan buat pasal. Baik, suruh azan je. Semua. Kan? Nak ikhlas payah kan? Susah tu ikhlas. Ikhlas ni kerana Allah. Aku pergi masjid kerana Allah. Aku pergi masjid kerana penceramah, tak boleh. Aku pergi masjid kerana nazir suruh, tak boleh juga. Aku pergi masjid sebab bini membebel dia kat rumah suruh poilah. Asalnya begitu, akhirnya dia ikhlas. Bukan senang tu, bukan senang, susah. Baik. Yang ketujuh, yang mudah itu buat dosa. Itu mudah sangat buat dosa. Keluar surau saja, keluar masjid, ambil sarung selipar orang, dosa. Mudah sangat buat dosa. Ambil yasin masjid, tak pulang-pulang, tak boleh. Tu cop masjid. Buat tu dosa kecil, pulang balik. Pinjam mangkuk masjid, buat kenduri. Pinjam 40, pulang 25. Lagi yang selebihnya dia ambil. Tak boleh, tu dosa kecil. Pulang balik. Mudah buat dosa. Mudah. Kalau kat pejabat, ambil A4 pejabat. Ambil A4 pejabat, bagi anak buat kerja. Pun tak boleh. Mudah pun nak buat dosa. Tipu MC. Walaupun lebih daripada ketua jabatan. Cik, ni MC saya. MC kenapa? Saya sakit perut semalam. Padahal tak sakit perut. Tipu tak? Tipu dosa mudah. Mudah buat dosa. Sangat. Buat pahala payah, buat dosa senang. Sampai ke pejabat, tolong panskatkan aku boleh tak? Kenapa pula aku nak keluar minum teh jap? Allah. Mudah dosa ni. Bos tengok awal dia sampai. Copek dia sampai pukul 7.30 dah sampai panskat dia. Tapi dia dah tak ada kat situ. Minum teh kat kedai mamak pula. Tuan-tuan, mudah tak buat dosa? Mudah. Kerajaan kata tak boleh rentas negeri, dia tipu polis tu. Tak boleh kan? Lopeh ditipu polis. Kenapa nak balik kampung? Apa tu, mak saya sakit tenat. Mak tak sakit tenat pun. Mak tak sakit tenat. Betul. Cop lopeh. Memang lopeh tapi menipu. Menipu tu tak, isunya menipu tu ialah buat dosa. Senang je. Lu takut tuan-tuan sekalian, kita ni banyak buat dosa. Orang kata tak apa ustaz, ikut jalan tikus tak ada masalah. Bagi saya bimbang. Sampai ada kawan saya ustaz kata, apa hukum orang yang merentah negeri ikut jalan tikus, jamak kosongnya? Adakah berdosa atau tidak sebab dia melanggar arahan pemerintah ulul amri, dia kata. Saya tak dapat jawab tu.
Tapi ustaz tak jawab apa tak ada. Saya lontarkan masalah ini. Patutnya pihak berwajib declare jalan tikus ini diwartakan tak boleh lalu. Kalau lalu memang salah besar. Cakap macam tu lah patutnya. Tak, jalan tikus banyak kan. Bimbang tau. Kawan saya ustaz ni dia syadid sikit. Dia sampai dalam dia fikir. Ana bimbang suruh saya nak balik Johor ikut jalan tikus. Lepas ana pergi pula buat solat jamak kosong di RNR. Boleh ke? Dah lah buat dosa pula tu. Ui, saya tak dapat jawab Syekh. Saya ni bukan pandai mana. Tak. Saya lontarkan persoalan. Tuan-tuan Khatib Al-Ghazali, mudah bona buat dosa. Tuan-tuan kan balik-balik kan tengok TV cerita apa kan tengok orang perempuan buka aurat dah berdosa balik. Macam mana nak buat? Banyak dosa gitu. Nampak je saya bagi kopiah ni tapi dosa menimbun ni bukan tuan-tuan tahu pun. Nampak you pakai kopiah ni. Tuan-tuan kan tahu pun saya berdosa kan. Kat rumah pergi marah bini, pergi marah anak. Kan pergi skodeng jiran sebelah mana kita tahu. Allah Akbar. Yang ke-8 kata Imam Ghazali, yang susah itu sabar. Ni paling susah. Jangan sebut sabar, memang sabar ni sabara ni payah nak sabar. Tuan-tuan boleh sabar ke bila lampu merah tu lama? Lampu merah tak sabar punya. Lampu merah tu lama, padahal 30 saat je lama. Maaf tahu langgar. Sabar tak? Tak sabar kita. Bukan mudah nak sabar. Itu cerita yang paling mudah kan. Order makanan lamik dah sampai. Kita tak sabar. Tengok bukan mudah. Bukan mudah nak sabar. Kan? Ni tarawih kalau imam bacalah. Kalau imam baca 20 rakaat baca dia slow tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan tak sabarlah. Saya cakap betul ni. 20 rakaat lah imam tu naik tersapalah imam sekali dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru rakaat pertama agak-agak sabar tak tu? Tuan-tuan kalau boleh sabar tak apalah. Baru rakaat pertama ni betul dalil amin. Berhenti lama lah tu. Lama nak berhenti sebab nak bagi jemaah baca Fatihah. Bismillah. Oh ya Allah. Tuan-tuan, saya rasa 8 mesti angkat kaki punya. Copetlah 8. Copetlah 8. Saya rasa lah 8 nyepap, boom, keluar semua. Tapi kalau imam tu baca steady je, mungkinlah sampai 20 boleh tahan. Tunggu, saya rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Imam ni sambung lah. Okey, kita pun steady lah. Dia dah tahu dah imam ni sambung capek sikit. Motivasi kat dia lah sikit. Padahal tak sambung lagi bagus imam ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Jemaah, okeylah. 20 lah. Awak dia dah mula dah 20. Tapi first impression yang saya sebut tadi, jemaah kita ni pelbagai ragam. Takut kita. Saya nak mula ni Isnin suruh saya tahun ni first time buat 20 ni. Yang main-main ni saya jadi imam 20 ni. Macam mana nak buat ni? Risau ni. Bertahun-tahun tak pernah buat 20. Sepanjang pindah tahun ni 20. Risau. Risau kita ni. Imam boleh timur tak jemaah ni? Risau kita. Risau. Tapi dah baca power pun, dah laju pun, kok keluar 8, tak boleh cakap apa dah. Okay, yang ke-9 yang sering lupa manusia ni ialah bersyukur. Ini ramai yang lupa. Antaranya bila keluar bilik air dah terberak, terbuang air besar, tuan sekalian, terlupa alhamdulillah, terlupa. Keluar je zip logo asal. Lupa tak boleh. Lupa. Nampak? Dah makan tak sendawa, basuh tangan terlupa alhamdulillah. Sebab apa? Tak sendawa punya pasal. Sendawa baru ingat alhamdulillah. Nampak?
Ataupun kita terlupa bersyukur kepada Allah apabila bersama isteri pada malam hari. Dah bersama isteri dah selesai kan, hui, logo tak sebut Alhamdulillah. Sedangkan tuan sekalian, saya nak bagi tahu, orang yang tak kahwin dia berzina, dosa besar. Yang kahwin bersama isteri, pahala besar. Pahala besar itulah tuan-tuan bila bersama isteri yang tuan-tuan sayang tu. Tuan-tuan jangan lupa sebut Alhamdulillah selepas bersamanya. Syukur ya Allah, syukurlah malam ni. Lupa. Sampai tempat kerja tak sebut Alhamdulillah, terlupa. Sampai rumah daripada tempat kerja terlupa sebut Alhamdulillah, terlupa. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjaga kita tak berlaku malapetaka. Sampai masjid tadi terlupa sebut Alhamdulillah. Kang balik sampai rumah terlupa sebut Alhamdulillah. Sampai rumah tak langgar anjing, tak langgar batu. Masya Allah. Tuan-tuan terlupa. Baik, yang paling berharga seterusnya, yang paling berharga ialah iman. Iman jaga. Ni paling berharga. Bab kata apa tu dalam kisah Masyitah, penyikat rambut Fir'aun, dia sanggup dibakar dalam kawah api sebab dia mempertahankan imannya. Siapa Tuhan? Aku ke Allah? Allah Tuhan aku. Masuk dalam kawah api. Siapa nama dia? Masyitah. Kan? Penyikat rambut Fir'aun. Jawatan dia tu penyikat rambut raja. Yang ke seterusnya, yang membakar amal, mengumpat. Orang kata sekarang membawang. Habis amal kita. Habis. Okey. Yang ke seterusnya, tuan-tuan sekalian, yang mendorong ke neraka paling banyak kata Imam Ghazali. Inilah perangainya. Yang paling banyak mendorong ke neraka ialah lidah. Ni. Lidah ni paling banyak. Bercakap, mengumpat, mencerca, menghina, mempelekeh, merendahkan orang. Kan, bangga diri, cakap kita dia hebat, semua lidah. Kan, memperli orang sampai waktu kecil hati, menjatuhkan orang sebab lidah, semua masuk neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga boleh, yang mententeramkan hati kata Imam Ghazali, iaitu teman sejati yang soleh. Tuan-tuan, kesan tuan-tuan berkawan dengan orang soleh bukan sekarang. Tuan-tuan banyakkan orang soleh ya. Saya pesan pada tuan-tuan, banyakkan orang, jumpa orang soleh, kawan dengan dia. Sebab apa? Kesannya apa kata ulama? Kesan dia, siapa yang berkawan dengan orang soleh, tuan-tuan sekalian, kesannya bila tuan-tuan meninggal dunia, dia akan datang kepada tuan-tuan untuk menyembahyangkan jenazah tuan-tuan. Okey, kita bimbang orang datang ke tempat kita, kita meninggal, sampai ke surau, sampai ke masjid, dia memang ziarah kita, dia kawan kita juga. Tapi bila tiba imam suruh masuk solat, ada kumpulan ini tak masuk solat, kita bimbang. Kawan kita juga, kita bimbang begitu. Kita nak kawan yang soleh ini akan menyembahyangkan kita. Tu kepentingan kawan yang soleh. Yang ke-14 yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, yang paling Allah sangat tunggu-tunggu kepada hamba-Nya, apa dia tuan sekalian? Iaitu taubat kepadanya. Last, taubat kepadanya. Itu sebab bila kita buat dosa, malaikat tak catat lagi sehinggalah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sampai malam tak taubat, baru dicatat satu dosa. Ingat ya, itulah Allah sayang kat kita. Tetapi bila kita buat kebaikan, terus malaikat catat 10 kebaikan. Tak tunggu-tunggu. Tuan-tuan buang sampah dalam tong sampah, pop, dapat 10 kebaikan. Tuan-tuan bagi kucing lapar, dapat 10 kebaikan. Tuan-tuan tolong tumpangkan orang pergi masjid, terus dapat 10 kebajikan. Berbanding orang yang buat dosa pagi itu belum catat lagi sehingga dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, baru dicatat. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita semua dapat manfaat daripada pesan imam-imam ni. Ramadan ni kita perbaiki kita punya amal ibadah Ramadan. Kita perbaikilah. Perbaiki amal soleh, kita tingkatkan baca Quran, tingkatkan i'tikaf dalam masjid, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mohon kemaafan pada malam ini. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan, keluarga saya, keluarga tuan-tuan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami, Kau berkatilah keluarga kami, Kau ampunkan dosa mak ayah kami, Kau matikan kami ya Allah dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.